Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib lisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk sama-sama kita hadir pada malam ini dengan satu tujuan untuk kita meraih rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan akidah kita. Daripada pengajian yang lalu, kita dah bincang berkenaan dengan asas ilmu akidah. Kata ulama, inna mabadi'a kulli fannin 'ashara, al-hadd wal mawdu' thumma thamara wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu al-istimdad hukm asy-syari' masailan wal ba'd bil ba'd iktafa wa man dara al-jami'i haza syarafa. Ada 10 asas dalam setiap bidang ilmu, sama ada akidahnya, fiqahnya, tasawufnya. Dan siapa yang memahami 10 asas ini, maka dia akan mendapat kemuliaan, yakni sama ada kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di hari akhirat. Apa dia 10 asasnya? Yang pertama, al-haddu, yakni pengertian bagi ilmu akidah. Setiap bidang ilmu itu dia ada pengertiannya, dan setiap bidang ilmu itu perlu dilihat daripada sudut ahlinya. Jangan kita memahami istilah-istilah dalam ilmu tasawuf berdasarkan kepada istilah-istilah dalam ilmu akidah, kerana ini akan menyebabkan akhirnya kita mengkafirkan ramai daripada kalangan ulama-ulama tasawuf. Bahkan lebih parah lagi tuan-tuan, kita mengkafirkan wali-wali Allah. Sebab apa? Kerana mereka memahami istilah-istilah ulama tasawuf berdasarkan kepada istilah-istilah ulama akidah. Sedangkan istilah dalam ilmu akidah itu berbeza, dalam ilmu tasawuf itu berbeza. Setiap daripada bidang ilmu itu ada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Misal tuan-tuan, di dalam istilah tasawuf ada namanya wahdatul wujud. Ini kemungkinan ada daripada tuan-tuan pernah dengar tentang namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini apa? Di sisi ulama tasawuf, wahdatul wujud ini adalah wujud yang hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna wahdatul wujud. Adapun wujudnya kita ini hanya sebagai wujud perumpamaan, hanya sebagai tanda dan bukti kebesaran Allah Ta'ala. Kerana kehidupan kita, amalan, perbuatan kita, semuanya ditakdir dan ditentukan oleh Allah SWT. Kita buat baik ataupun buruk, semuanya atas ketentuan daripada Allah. Jadi hakikatnya kita ini ada ataupun tidak, hakikatnya yang sebenar-benar ada itu hanya Allah. Adapun kita ini hanyalah sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Ini di sisi ulama tasawuf. Adapun di sisi ulama akidah, apabila mereka membincangkan tentang wujud, maka mereka membincangkan tentang ada namanya wujudul hakiki, ada namanya wujudul majazi, ada namanya wujud yang sebenar-benarnya, dan ada wujud yang hanya perumpamaan sahaja. Di dalam ilmu tauhid juga dibincangkan berkenaan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala makhlukat, daripada segala syarik, daripada segala sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ilmu akidah, tauhid itu adalah mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah. Dalam tasawuf dilihat daripada sudut kewujudan yang hakiki, yang sebenar-benar, yang mentadbir alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun akhirnya nanti natijahnya sama, tetapi daripada sudut perbincangannya yang agak berbeza, yang mana kalau orang tak memahami istilah-istilah dalam bidang ilmu ini, akhirnya dia akan menuduh orang lain sesat, dia akan menyalahkan orang lain, sedangkan hakikatnya dia sendiri yang tidak tahu. Sebab itu kata ulama,
Man kathurat tila'uhu qalla i'tiraduhu. Barang siapa yang banyak dia belajar, banyak dia mengkaji, kurang dia menyalahkan orang lain. Kalau kita nampak hari ini ada orang yang suka menyalahkan orang lain, oh, kau tak betul, kau ni tak betul, dia seorang yang betul, makna dia ni lah orang yang paling masalah. Dia lah sebenarnya orang yang tak belajar, yang tidak ada ilmu. Kerana kata ulama, siapa yang banyak dia belajar, kurang dia menyalahkan orang lain. Sebab dia tahu di sana adanya perbezaan pandangan dalam kalangan ulama, adanya daripada sudut pandang ulama tasawufnya bagaimana, ulama akidahnya bagaimana, ulama fiqahnya bagaimana. Jadi kalau dia memahami perkara ini, dia tak akan menyalahkan orang lain. Baik. Jadi kita dah bincang tentang pengenalan ilmu akidah, ta'rif, pengertian bagi ilmu akidah itu adalah al-ilmu bil aqaidi ad-diniyah an-nashi'ah an adillatil yaqiniyah. Ilmu akidah itu adalah suatu ilmu berkenaan dengan kepercayaan kita dalam agama, yang mana kepercayaan ini muncul daripada dalil-dalil yang diyakini. Ini kita dah bincang sebelum ini tentang martabat keyakinan. Datuk doktor ada ke? Tak ada. Tak datang gini. Ada? Datuk tanya tentang martabat kewujudan yang kita bincangkan sebelum ini tentang yakin, kan? Apabila kita sebut adanya peringkat keyakinan di dalam istilah ilmu akidah, para ulama memerincikan tentang setiap daripada peringkat keyakinan itu. Setiap daripada peringkat keyakinan itu dia ada namanya. Tapi ianya sekadar nama, bukanlah dengan makna kita boleh menilai kita ni berapa peratus tak. Dia hanya dilihat daripada sudut peringkat keyakinan. Ada namanya jahil, ada namanya waham, ada namanya syak, ada namanya zan, ada namanya yakin. Jadi dalam ilmu akidah paling utama adalah keyakinan 100%. Maknanya tak ada ragu-ragu tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang yang tiba-tiba dia rasa sangsi, dia kata ya ke Tuhan ni ada, kata dia, maka orang yang seperti ini imannya bermasalah. Dia kena cepat-cepat mengucap, dia kena cepat-cepat istighfar, kena cepat-cepat membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya syaitan akan datang kepada setiap anak Adam. Dia akan tanya kepada anak Adam, ni siapa cipta, pokok ni siapa cipta, rumah ni siapa cipta. Kita akan mengatakan Tuhan yang cipta. Akhirnya dia akan tanya kepada kita, siapa pula yang cipta Tuhan kau, kata dia. Ni setan punya kerja, tuan-tuan. Nabi kata apa? Apabila sampai kepada tahap itu, kata Nabi, falyasta'idzu billah, maka mintalah lindung daripada Allah. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonir. Kalau terlintih dalam hati kita, kerana lintasan hati ni tuan-tuan kadang-kadang bukan kita boleh kawal. Dia kadang-kadang datang tanpa kita duga, tiba-tiba dia datang rasa sangsi itu. Maka apa yang perlu dilakukan? Adakah kita terus jadi kafir? Tak. Kita kena segera istighfar, berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, supaya keyakinan yang ada dalam diri kita ini tidak goyah. Dia tidak turun kepada zan, tidak turun kepada syak, tidak turun kepada waham, tidak turun kepada jahil. Tapi makna syak, waham, zan ini bukanlah makna suatu kriteria yang kita boleh kenal pasti. Seperti kita kata cinta, misal kita katakan, Haji sayang tak mau rumah, kita tanya, sayang lah Ustaz. Berapa persen cinta Haji kepada rumah? Macam mana kita nak buktikan persen tu? Boleh tak kita buktikan? Kita tak boleh nak buktikan persen itu. Tapi kita tahulah ada orang yang dia betul-betul sayang dengan rumah. Apa dia minta dari rumah semua dia beri. Nak omel semua dia beri. Ada orang yang kadang-kadang dia sayang tu sayang, tapi ialah bila dah lama-lama ni Ustaz sayang ni makin pudar. Contohlah kan, makna manusia ni normal, dia ada peringkat-peringkat cinta. Boleh tak kita nilai berapa peratus? Tak boleh nilai. Tapi kita tahu adanya peringkat-peringkat cinta dalam hati kita. Seperti itu juga yakin. Dia ada beberapa peringkat keimanan yang ada dalam diri kita. Cuma yang paling penting dalam akidah ini, dia mesti berdasarkan kepada keyakinan yang 100%. Dia tak boleh goyah, tidak boleh mudah-mudah untuk digoyahkan, diragukan oleh sesiapa pun. Dan mestilah ia daripada dalil-dalil yang diyakini. Apa dia dalil-dalil yang diyakini? Nanti kita akan bincang dalam kitab ini. Namanya dalil akal.
dalam agama kita ada 3 dalil utama. Yang pertama namanya dalil syarak, yang kedua namanya dalil akal, yang ketiga namanya dalil adat ataupun kita sebut sebagai hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Jadi ini 3 hukum yang diguna pakai dalam agama kita sendiri apabila kita nak menentukan sesuatu hukum. Ini hukum yang apa? Wajib. Wajib ini pada syarak ke, pada adat ke, pada akal? Kerana setiap daripada pembahagian itu ada pengertiannya. Wajib daripada syarak maknanya apa? Buat dapat pahala, kalau tinggal dapat dosa. Itu makna wajib pada syarak. Tapi bila kita kata wajib pada adat, itu maknanya apa? Mesti pada adat. Apa makna mesti pada adat? Berdasarkan kepada takrar, kebiasaannya. Bila benda itu berulang-ulang, orang yang makan mesti kenyang, ataupun kita kata wajib kenyang. Kau makan 3 pinggan mesti kenyang, kita kata. Ini wajib, ini pada sudut mana? Sudut syarak tadi ke? Tak, ini hanya pada sudut adat. Biasanya orang makan 3 pinggan mesti kenyang. Tapi di sana ada yang ketiga namanya wajib pada akal. Ya, pada adat biasanya normalnya manusia kalau makan 3 pinggan mesti kenyang, wajib kenyang. Tapi pada akal kata tak begitu. Akal tidak mengatakan orang yang makan 3 pinggan mesti kenyang. Sebab apa? Kerana yang beri kenyang itu sebenarnya adalah Allah, bukan makanan. Makanan hanya sebagai wasilah, hanya sebagai perantara untuk kita menjadi kenyang. Jadi yang memberi kenyang itu siapa? Allah. Bila Allah yang memberi kenyang, boleh tak seorang itu dia makan 5 pinggan, hatta 10 pinggan sekalipun dia tak kenyang-kenyang? Boleh. Kita melihat dalam riwayat tentang Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, bagaimana Abu Sufyan ini tuan-tuan dikatakan bahawa badannya sangat besar. Kenapa badannya sangat besar? Kerana bila dia makan dia tak pernah rasa kenyang. Kenapa dia tak pernah rasa kenyang? Mana ada riwayat yang mengatakan bahawa Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala suatu ketika Nabi pernah panggil dia untuk ajak makan sekali. Tapi mungkin ada hal beliau tak datang, tidak menyahut panggilan Nabi, sehingga Nabi kata la yushbi'allahu abada. Allah takkan beri dia kenyang sampai bila-bila. Akhirnya Sayyidina Muawiyah ni lepas daripada peristiwa itu, beliau makan, beliau tak pernah rasa kenyang. Dan ini bukti menunjukkan bahawa yang beri kenyang itu siapa? Allah, bukan nasi. Banyak mana pun kita makan nasi, tapi kalau Allah kata tak kenyang, tak kenyang. Macam kita lihat tentang peristiwa sembelihan Nabi Ibrahim AS, yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Allah cerita secara terperinci tentang peristiwa penyembelihan Sayyidina Ibrahim AS. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kurniakanlah kami anak-anak yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, lalu kami berikan berita gembira dengan memperolehi seorang anak yang halim. Apa makna halim? Anak yang lemah lembut, yang taat kepada ibu bapa. Dan ini juga dalil, kata ulama, pendapat yang paling kuat yang disembelih oleh Nabi Ibrahim dalam peristiwa sembelihan tersebut adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq. Kerana kita tahu ulama berbeza pandangan siapa sebenarnya disembelih, Nabi Ismail ke Nabi Ishaq. Sebab apa? Kerana kedua ni adalah anak Nabi Ibrahim AS. Nabi Ismail adalah daripada Sayyidatina Hajar. Adapun Nabi Ishaq adalah daripada Siti Sarah, isteri pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Sarah sehingga umurnya ada riwayat kata 86 tahun beliau tidak dikurniakan anak. Akhirnya beliau berkahwin dengan Siti Hajar. Jadi pada kota Palestin, Nabi Ibrahim AS membawa Siti Hajar ke kota Makkah. Itu yang berlakunya peristiwa Safa dan Marwah, lari anak, mencari air Zam-Zam dan seumpamanya. Jadi dalam peristiwa ini, kata ulama, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim AS itu adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq. Dalilnya apa? Allah sebut dalam Al-Quran, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan berita gembira dengan seorang anak yang halim. Halim ini sifat orang yang sabar, orang yang taat kepada ibu bapa. Kemudian Allah cerita lagi, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk. Kata Nabi Ibrahim AS, apabila anak ini, yang Nabi Ismail ini sampai pada umur yang dia boleh bekerja. Ulama khilaf berapa umur Nabi Ismail pada ketika itu.
Sebagian riwayat kata 7 tahun. Sebab 7 tahun ini adalah umur mumayyiz, umur seorang kanak-kanak mampu membezakan di antara baik dan buruk. Mana kalau dia tengok api tu dia tak pergi dah ke api. Beza dengan kanak-kanak yang bawah daripada 7 tahun, kadang-kadang dia nampak api dia pergi ke api tu. Sebab dia tak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Biasanya 7 tahun adalah umur mumayyiz. Lalu sebagian ulama kata umur Nabi Ismail ketika hendak disembelih oleh ayahnya itu adalah 7 tahun. Tapi pendapat yang kuat adalah umur Nabi Ismail AS pada ketika itu adalah 17 tahun. Umurnya adalah 17 tahun. Ada sebagian kata 12 tahun. Ala kulli hal, ianya adalah perbezaan pandangan ulama. Cuma Allah sebut dalam Al-Quran bahawa umur Nabi Ismail pada ketika itu adalah umur yang mana Nabi Ismail mampu membantu ayah, mana boleh bekerja bersama dengan ayahnya. Nabi Ibrahim AS beritahu kepada anak dia bahawa dia bermimpi. Apa mimpinya? Inni ara fil manami anni azbahuka. Aku melihat dalam mimpiku yang aku akan menyembelihmu wahai Ismail. Nabi Ibrahim AS mimpi 3 hari tuan kan. Yang pertama pada 8 Zulhijjah. Itu nama hari Tarwiyah. Kenapa dinamakan hari Tarwiyah? Kerana Tarwiyah itu adalah hari Nabi Ibrahim termenung-menung memikirkan tentang mimpinya. Dia tak berapa nak confident. Sebab apa? Kerana mimpi ini sangat pelik. Beliau telah menunggu untuk dikurniakan anak selama hampir 86 tahun. Tidak dikurniakan anak, sehinggalah berkahwin dengan Siti Hajar, barulah dikurniakan Nabi Ismail. Kemudian baru Allah kurniakan Nabi Ishaq daripada zuriat Siti Sarah. Dan ada riwayat mengatakan umurnya Nabi Ibrahim AS ketika mendapat anak Nabi Ishaq AS adalah ketika umur 99 tahun. Daripada 2 zuriat ini nanti lahirnya Bani Israel, Nabi Ishaq, kemudian dapat anak namanya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub nanti lahirnya keturunan Bani Israel. Nabi Ismail adalah keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kerana itu orang Yahudi mereka tak suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dilahirkan daripada keturunan Bani Israel. Jadi apabila Nabi Ibrahim AS mimpi pada hari yang pertama, hari termenung-menung, hari berfikir tentang mimpinya, kemudian masuk kepada hari yang kedua pada 9 Zulhijjah, dinamakan sebagai hari Arafah. Kenapa hari Arafah? Kerana hari kedua itu juga Nabi Ibrahim mimpi yang sama. Bila 2 kali mimpi berturut-turut, maka Nabi Ibrahim kata ini adalah wahyu daripada Allah, perintah daripada Allah. Sehinggalah pada hari yang ketiga dinamakan sebagai Yaumun Nahri. Apa makna Yaumun Nahri? Hari penyembelihan. Ataupun kita di Malaysia kita namakan sebagai hari raya korban, mana kita menyembelih binatang. Mana pada ketika itu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dalam peristiwa tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya, apa pandangan kau? Fanzur madza tara. Apa pandanganmu wahai Ismail? Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Kata Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Nabi Ismail alaihissalam, ini jawapan yang sangat hebat yang diberikan oleh Nabi Ismail, yang tidak akan mampu diungkapkan oleh manusia biasa. Kata Nabi Ismail alaihissalam, ya wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, buat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau pasti akan mendapati aku daripada kalangan orang yang bersabar. Hebatnya jawapan Nabi Ismail, minta untuk ayah buat, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada riwayat tuan-tuan menyebutkan bahawa bagaimana Nabi Ismail mengajarkan kepada Nabi Ibrahim tentang cara untuk menyembelih. Kerana beliau melihat ayahnya seolah-olah tak confident nak menyembelih anaknya sendiri. Bayangkan tuan-tuan, dahlah tunggu lama nak dapat zuriat. Dapat zuriat besar sikit, Allah suruh sebalik. Tidak ada mana-mana manusia yang sanggup menyembelih anaknya sendiri selagi mana dia seorang yang waras. Melainkan orang gila tu lain cerita, tentang orang yang memang masalah mental, dia akan bunuh anaknya. Tapi orang yang waras takkan mampu untuk menyembelih anak. Naluri seorang manusia. Lalu Nabi Ismail AS mengajarkan kepada ayahnya. Kata guru kami Fadilatul Syekh Al-Habib Suriq Bahul Al-Hasan, Nabi Ismail AS beritahu kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, tajamkan pisau. Ini sunnah kita, menajamkan pisau untuk menyembelih.
Supaya apa? Kerana kata Nabi Ismail, supaya engkau tidak melihatku tersiksa wahai ayah. Tajamkan pisaumu. Kemudian kata Nabi Ismail AS, wahai ayahku, kalau kau nak menyembelihku, hadapkan mukaku ke tanah. Kata guru kami, Nabi Ismail AS mengajarkan kepadanya untuk menundukkan Nabi Ismail sebelum disembelih itu. Makna Nabi Ismail seolah dalam keadaan rukuk. Jadi kata Nabi Ismail AS kepada ayahnya, wahai ayah, bila aku rukuk nanti, maka ambil pisau sembelih daripada bawah, jangan sembelih daripada atas. Sebab Nabi Ismail tahu ayahnya takkan sanggup melihat wajah anaknya yang dicintai. Kerana itu kata Nabi Ismail, sembelih daripada bawah, supaya kau tak rasa sedih ataupun duka cita dengan penyembelihan tersebut. Lalu apa yang berlaku tuan-tuan? Allah sebut dalam Al-Quran, falamma aslama ma'ahu wa tallahu lil jabin. Apabila keduanya redha dengan perintah Allah, maka Nabi Ismail dihadapkan ke arah tanah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah menyeru Nabi Ibrahim, hei Ibrahim, kata Allah SWT, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Benarlah apa yang kau mimpikan itu wahai Ibrahim, sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Inna hadza lahumul bala'ul mubin. Semuanya ini adalah ujian yang jelas, yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Dan kami gantikan sembelihan itu dengan binatang yang agung, yakni seekor kibas yang diturunkan oleh Allah daripada syurga. Yang mana kibas ini adalah kibas yang telah dikorbankan oleh Habil dalam peristiwa penyembelihan, pengorbanan yang dilakukan oleh Habil, anak Nabi Adam alaihissalam, yang Allah sebut dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'a ibn Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, ceritakan kepada umatku tentang kisah anak Nabi Ibrahim yang namanya Qabil dan Habil. Mereka diminta untuk membuat korban kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil mengorbankan buah-buahan tanam-tanamannya, tapi daripada jenis tanam-tanaman yang tidak berkualiti, yang dah hampir rusak. Adapun Habil, beliau telah mengorbankan kambingnya, kibasnya yang paling gemuk, yang paling berkualiti. Lalu kibas inilah yang diambil oleh Allah, disimpan di dalam surga. Apabila peristiwa penyembelihan Nabi Ismail, Allah ganti penyembelihan itu dengan kibas ini. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih, ini cerita kita balik cerita akidah dulu, jauh betul Ustaz ni pergi kan. Ketika menyembelih itu, Nabi Ibrahim AS bila dah menundukkan anaknya ke wajah tanah, Nabi Ibrahim AS nak sembelih daripada bawah. Dia tak nampak, tapi dia dah buat apa yang diminta oleh anaknya. Tajamkan pisau, hadapkan kepada bawah. Bila nak sembelih, riwayat tafsir antara yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, pisau itu seolah-olah berlaga dengan tembaga. Leher Nabi Ismail pada ketika itu tak putus, walaupun pisau itu telah ditajamkan oleh Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Ini dalil menunjukkan bahawa yang menyebabkan putus itu siapa dia? Allah, bukan pisau. Tajamlah macam mana pisau pun, kalau Allah kata tak putus, takkan putus. Begitu juga yang berlaku dalam kisah Nabi Ibrahim ketika dicampak oleh Namrud ke dalam api. Apa yang berlaku? Sifat api itu sifatnya adalah membakar. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim AS yang dicampak ke dalam api yang telah dinyalakan dengan begitu marah, tapi Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan kesejukan. Sebab apa? Kerana yang membakar itu siapa? Allah, bukan api. Orang yang mengatakan bahawa yang membakar itu api, masalah imannya masih bermasalah. Iman ada problem, akidahnya problem. Jadi ada orang pula kata, Ustaz, kalau macam tu Ustaz, pergilah test masuk dalam api. Ini soalan tentang soalan orang yang tak mengaji ilmu akidah, ataupun mudahnya kita kata soalan orang yang tak cerdik. Sebab apa? Kita kata yang membakar itu siapa? Allah. Tapi bukan bermakna setiap kali kita masuk dalam api kita takkan terbakar. Tak. Kita tak tahu, kerana yang menentukan itu siapa? Allah. Kalau Allah kata tak terbakar, tak terbakar. Kalau Allah kata terbakar, terbakar. Jadi buat apa kita nak pergi mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan, sedangkan kita tak tahu sama ada api itu akan dijadikan oleh Allah untuk membakar diri kita ataupun tidak. Dan Allah sebut wala tulqul yaidikum ila tahlukah, jangan campak dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi kita takkan buat perkara itu. Tapi kita berkeyakinan akidah kita, pegangan kita yang menyebabkan mudarat, yang menyebabkan sesuatu manfaat, itu hanya Allah, tidak ada siapa yang boleh menentukan. Begitu juga Panadol yang kita makan. Orang yang mengatakan bahawa Panadol lah yang berisi sambung, Ustaz,
Setalan Panadol, alhamdulillah hilang sakit kepala. Ini dilihat perkataan ini. Kalau perkataan ini diungkap kerana dia jahil, kerana dia tak tahu dan dia tidak beranggapan pun sebenarnya Panadol yang bagi dia sembuh, dia tak berakidah seperti itu, cuma sebutan sahaja, maka ini tidak akan merosakkan iman. Tapi kalau dalam keyakinan diri dia kata memang Panadol inilah dengan apa yang ada di dalamnya telah masuk dalam badan saya sehingga menyebabkan saya sembuh, Panadol inilah yang menyembuhkan saya, maka imannya bermasalah. Sebab apa? Kerana bukan Panadol yang menyembuhkan. Panadol hanya asbab, hanya sebagai alasan untuk kita sembuh. Ustaz, kalau macam tu tak payah makan Panadol. Tak betul juga, kerana Allah suruh kita mencari asbab. Kita kena usaha untuk sembuh. Jadi Panadol adalah antara usaha untuk kita sembuh. Cuma sembuh atau tidak, itu ketentuan daripada Allah. Kalau Allah nak bagi sembuh, Allah bagi sembuh. Kalau Allah tak nak bagi sembuh, telanlah 30 biji Panadol sekalipun, tidak akan sembuh. Kerana yang memberi manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita dah tahu tentang pengertian ilmu akidah. Jadi kita akan periksakan lagi hukum akal. Ada namanya wajib, mustahil, harus. Kemudian mawdu', topik perbincangan akidah ini kita juga dah sebut, ada namanya uluhiyat, yakni tentang ketuhanan. 20 sifat wajib bagi Tuhan, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus bagi Tuhan. Kemudian 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul, 4 sifat mustahil bagi para nabi dan rasul, 1 sifat harus bagi para nabi dan rasul. Jumlahnya ada berapa tuan-tuan? Jumlahnya ada 50 sifat. Maknanya uluhiyat ada 41. Bukan 20 sifat. Mana kalau orang kata mengaji sifat 20, sebenarnya kita tak mengaji sifat 20, kita mengaji 50 sifat. Cuma yang topik utamanya adalah 20 sifat yang wajib bagi Allah. Di sana ada 20 sifat yang mustahil atas Allah. Kita tak kata mustahil bagi Allah. Kalau dalam bahasa Melayu kita kata mustahil atas Allah. Sebab apa? Kita akan tengok kenapa kita kata mustahil atas Allah, bukan bagi Allah. Jadi dalam akidah sebenarnya ada 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil atas Allah, 1 sifat harus bagi Allah. Ini namanya uluhiyat, ketuhanan. Topik yang kedua namanya nubuat, tentang kenabian. 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus. Jadi 41 campur dengan 4 campur dengan 8, 9. Campur dengan 9 berapa? 50. 41 campur dengan 9, 50. Maka inilah 50 sifat yang wajib kita pelajari. Uluhiyat, nubuat. Yang ketiga, yang terakhir adalah sam'iyat, tentang perkara-perkara gaib, tentang jin, tentang syurga, tentang neraka, tentang sirat. Itu nama sam'iyat. Ini topik utama perbincangan dalam ilmu akidah. Kemudian samarah. Kenapa kita nak mengaji ilmu akidah? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mampu mengenal tentang hakikat zat Allah Ta'ala. Sehingga kata ulama, Subhana man ya'rifu annahu la yu'raf. Maha suci Tuhan yang mana dia tahu bahawa manusia makhluknya tidak akan mampu mengetahui tentang hakikat zatnya. Subhana ainul jahli bihi ainul ilmi bihi. Maha suci Tuhan apabila seseorang itu tidak mengetahui hakikat zat Tuhan, bermakna itulah dia mengenal tentang Tuhan. Wa subhana man ainu ilmi bihi ainul jahli bihi. Maha suci Tuhan yang bila mana tanda kita mengenal Tuhan adalah kita tidak mengenal Tuhan. Maknanya benar, kita tidak akan mampu untuk mengenal hakikat zat Tuhan itu bagaimana. Cuma apa yang kita nak kenal ini hanyalah sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak meletakkan sifat yang tidak layak bagi Allah, supaya kita tidak menyekutukan Allah daripada selainnya, supaya kita tahu bahawa apa yang berlaku di atas alam ini semuanya atas takdir dan ketentuan daripada Allah. Dan inilah sebab kita dicipta. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, Allah lah yang menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Ini kita dah bincang sebelum ini tentang pandangan ulama apa makna 7 petala langit, 7 petala bumi. Ada sebahagian orang ambil ayat ni, dia kata, oh sebenarnya bumi ini flat, dia bukan bentuk sfera, dia bentuk flat. Sebab Allah kata 7 petala langit, 7 petala bumi. Wa minal ardi mithlahunna, kata Allah. Macam mana langit, macam itu bumi. Jadi orang kata, oh makna bumi ni sebenarnya rata je dia tak, bukan bentuk sfera. Sebab atas 7 langit
bawah tujuh lapis bumi. Tapi tuan-tuan, pandangan ini tak benar kerana ulama tidak memahami ayat itu sedemikian. Makna 7 petala langit, 7 petala bumi, sebahagian ulama mengatakan bentuk bumi ini sfera, lalu bila sfera dia ada keliling. Luasnya kawasan keliling itu adalah 7 petala langit dan 7 petala bumi. Petala bumi ini bukan makna bumi kita, tetapi maknanya atas dan bawah, ataupun kita nak memahaminya tentang kawasan keliling daripada bumi. Berapa perluasannya? Allah sebut 7 petala langit, 7 petala bumi. Setiap daripada langit itu 500 tahun perjalanannya untuk kita sampai pada langit yang pertama. Bahkan sebahagian ulama ada yang membincangkan berkenaan dengan multiple universe. Tak tahulah betul tak betul, doktor kena boleh betulkan saya lah. Ini istilah yang dibincang oleh ulama akidah, ulama tafsir, tentang ada sebahagian ulama mengatakan Nabi Adam ni sebenarnya dia ada di setiap daripada petala bumi ni, petala langit itu. Setiap makhluk ini dia ada setiap daripada petala langit itu dia ada penduduknya. Setiap petala bumi itu dia ada penduduknya. Yang mana ada sebagian kata setiap makhluk itu dia ada nabi mereka sendiri, macam Nabi Adam. Ini pandangan sebahagian ahli tafsir, walaupun kita kata pandangan ini agak ganjil, namun ianya disebutkan, dibincangkan oleh para ulama tafsir. Dan orang putih tuan-tuan ambil pula cerita ni tuan-tuan, buat filem pula, namanya Marvel cerita, ya kan. Dia buat Spider-Man, tuan-tuan mungkin tak tengok lah. Tapi Spider-Man itu tuan-tuan antara cerita yang mengaitkan dengan multiple universe, adanya alam yang banyak. Dan Spider-Man tu ada banyak pula. Ada Spider-Man ada kat sini, ada kat ni. Kemudian dia boleh bertemu. Bertemu tu panjang pula cerita ini bincang oleh para ulama. Dan itu nantilah kita bincang tuan-tuan. Poning kepala so. Okey, yang pentingnya adalah ayat ini Allah kata Allah mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Allah menurunkan perintah-perintah. Untuk apa? Untuk kalian tahu bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha berkuasa. Ini tujuan mengapa kita diciptakan di atas muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita mengenal Allah, untuk kita mengetahui bahawa dialah Tuhan yang maha berkuasa. Tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kata Imam Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, selalu dengar ayat yang Allah sebut tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ustaz, bukankah ada kontradik, pertentangan di antara dua ayat ini? Satu ayat ini Allah kata Allah cipta 7 petala langit, 7 petala bumi, menurunkan perintah-perintahnya untuk mengetahui, untuk mengenal Allah, mengenal bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha berkuasa. Dalam ayat yang lain Allah kata tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Bagaimana kita nak memahami ayat ini? Antara tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku cipta jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kata Ibn Abbas ay liya'rifun, makna ibadah ini apa? Untuk kita mengenal Allah. Inilah asas tujuan penciptaan kita, untuk kita mengetahui bahawa yang berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah tidak ada kuasa sama sekali. Okey, jadi ini thamarah, hasil daripada pengajian ilmu akidah kita, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhirnya kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian nisbah, ilmu ini tentang siapa? Tidak lain dan tidak bukan tentang Allah dan Rasul. Ilmu akidah hanya membincangkan tentang zat, tentang sifat Nabi, tentang zat dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fadl, kemuliaan ilmu akidah. Para ulama akidah menyatakan bahawa ilmu akidah adalah ilmu yang paling tinggi kedudukannya, berbeza daripada ilmu-ilmu yang lain. Kerana apabila seorang itu akidahnya wasak, maka ibadahnya tak akan sempurna. Orang yang akidahnya tidak benar, akidahnya terpesong, semayanglah 1000 rakaat sekalipun semayang tidak akan diterima. Sebab itu pentingnya ilmu akidah. Begitu juga tasawuf. Belajarlah ilmu tasawuf, berzikirlah banyak manapun, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia bagaimanapun, tapi kalau akidahnya problem, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah SWT. Orang yang bukan Islam, yang tidak beriman kepada Allah, macam mana tinggi pun ilmu tasawufnya, kita tasawuf maknanya akhlaknya baik. Ustaz, jiran saya bukan Islam tapi dia cukup baik Ustaz, dia bantu saya, dia bagi saya makan, dia bagi saya duit yang banyak,
Adakah dia masuk ke dalam syurga? Jawapannya tak. Sebab apa? Kan akidahnya belum sempurna. Akidahnya tidak beriman kepada Allah SWT. Selagi mana seorang itu tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Dia akan terus kekal di dalam api neraka. Sebab itu ilmu akidah ini ilmu yang paling utama berbanding daripada ilmu-ilmu yang lain. Kemudian al-wadih. Siapa dia al-wadih? Al-wadih di mananya pelopor, pengasas bagi ilmu akidah. Ada dua orang imam yang kita sebutkan sebelum ini. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari meninggal dunia pada tahun 324 Hijrah. Yang kedua Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi meninggal dunia pada tahun 333 Hijrah. Kita di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Brunei dan beberapa negara belah-belah Asia, kebanyakannya berpegang kepada akidah yang dibawa oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Sebab itu kita digelarkan sebagai Al-Ash'ari. Makna kita mengikut akidah kita mazhab Abu Hasan Ash'ari. Fiqh kita mengikut mazhab Syafi'i. Tasawuf kita mengikut kepada mazhab Al-Imam Al-Ghazali. Dia ada dua. Dalam tasawuf ada Junaid Baghdadi, ada Al-Imam Al-Ghazali. Kita di Malaysia cenderung kepada tasawuf yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Fiqh di mazhab Syafi'i, akidahnya akidah yang dibawa oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, kita dah bincang sebelum ini tentang tokoh beliau ini, yang mana beliau telah menghasilkan banyak penulisan yang sangat bermanfaat, antaranya Maqalatul Islamiyin, Risalatul ila Ahli Thaghar, Al-Ibanah an Usulid Diyanah, dan banyak lagi penulisan-penulisan yang dijadikan rujukan dalam kita memahami, dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dan kalau kita nak bincang panjanglah tentang bagaimana beliau bermula daripada mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ni apa? Hari ini mungkin kita boleh kata macam sikit liberal lah. Maknanya liberal itu boleh kita sebutkan Mu'tazilah model. Cuma Mu'tazilah dulu mereka tidaklah menolak Al-Quran, bahkan mereka banyak menggunakan ayat-ayat Al-Quran, cuma pemahaman mereka daripada Al-Quran itu terpesong, tersalah. Jadi Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, beliau dibesarkan oleh ayah tirinya. Ayah tirinya namanya Abu Ali Al-Jubai, seorang yang berfahaman, berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Bahkan dia antara ulama daripada kalangan Mu'tazilah. Sebab itu Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dibesarkan dengan fahaman Mu'tazilah. Sehinggalah akhirnya ada riwayat mengatakan Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari bermimpi bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menegur perbuatan Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, meminta kepada Imam Abu Hasan untuk mengikut sunnah baginda Rasul sallallahu, mengikut jalan yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu. Bila dia tersedar, maka dia menaiki mimbar dengan memakai jubah. Kita tahu Arab dia ada jubah berlapis tu kan. Maka Imam Abu Hasan bila berada di atas mimbar, dibukanya jubah yang luar dengan mengatakan, aku meninggalkan mazhab Mu'tazilah seperti mana aku mencabut jubahku daripada badanku ini. Mana beliau meninggalkan akidah Mu'tazilah dan membawa akidah yang as-sahihah, akidah yang benar, akidah yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah bermakna bila kita ikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari maknanya seolah-olah kita menolak apa yang dibawa oleh Nabi. Kita tak mengikut sunnah Nabi. Tak. Seperti mana kita mengikut Al-Imam Asy-Syafi'i, seperti itu juga kita mengikut Abu Hasan Al-Ash'ari. Bukan Imam Syafi'i yang mencipta fiqh, bukan Imam Syafi'i yang mencipta hukum. Imam Syafi'i ambil hukum daripada siapa? Daripada Nabi. Abu Hasan Al-Ash'ari mengambil akidah itu daripada siapa? Daripada gurunya sampailah kepada sahabat, sampailah kepada Nabi. Jadi hakikatnya bila kita mengikut para imam ini, bukanlah makna kita mengikut diri mereka, tapi kita mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kenapa kita tak terus ambil daripada Nabi? Kerana kita tak mampu. Kita tak mampu untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan pemahaman yang sahihah, dengan pemahaman yang benar. Sehingga kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, al-haditsu mudillatun illa lil ulama. Kata Imam Sufyan bin Uyainah hingga 198 Hijrah, kata beliau, hadis itu akan menyesatkan manusia melainkan ulama. Mana yang tak sesat bila baca hadis ini adalah ulama. Adapun orang macam kita ni tuan-tuan, bila baca hadis takut-takut kita tersalah faham, kita tak memahami kaedah yang sebenar bila memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita menyerahkan urusan itu kepada ulama yang berkelayakan, yang memangnya mahir, yang memangnya telah diiktiraf oleh ulama seluruh dunia, seperti dalam akidah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dalam fiqh Imam Syafi'i, dalam tasawuf Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu. Abu Mansur Al-Maturidi, kebanyakan orang yang bermazhab Hanafi mengikut akidah yang dibawa oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Hakikatnya dua-dua ini adalah akidah Islam yang berbeza hanyalah daripada sudut furu'nya. Seperti mana mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali. Kenapa ada 4 mazhab? Kenapa tak satu je mazhab?
Perbezaan mazhab itu adalah disebabkan beberapa perkara, antaranya cara memahami dalil yang berbeza, menyebabkan adanya perbezaan pandangan yang kita dah bincang sebelum ini. Jadi apabila adanya 4 mazhab bukan bermakna Islam ini berpecah, tak. Perbezaan itu adalah rahmat bagi kita. Ada beberapa keadaan kadang-kadang kita terpaksa mengambil mazhab-mazhab yang lain yang memberi kelonggaran. Misalnya ketika melaksanakan tawaf di Kaabah, kita mengambil pandangan dalam mazhab Hanafi. Kalau ikut mazhab Syafi'i batal bersentuhan lagi dengan perempuan, tapi mazhab Hanafi kata tak batal. Kita ambil pandangan mazhab Hanafi dalam isu-isu tertentu bila adanya keperluan yang mendesak. Kerana itu perbezaan pandangan itu sebenarnya rahmat, dia bukanlah menunjukkan perpecahan. Dan yang berbeza itu hanya daripada sudut furu', cara pelaksanaan, tetapi asasnya sama. 4 mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali sepakat sembahyang maghrib 3 rakaat. Tak ada mazhab Hanafi kata sembahyang maghrib itu 2 rakaat. Tak. Tidak ada mana-mana mazhab kata sembahyang 5 waktu itu sebenarnya sunat, bukan wajib. Tak ada. Ini asas yang disepakati oleh semua ulama. Yang berbezanya cara sembahyang berbeza. Kerana Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang macam mana kalian menengok aku sembahyang, kata Nabi. Macam mana kita nak tengok Nabi sembahyang? Tak boleh tengok. Jadi macam mana kita nak tengok? Kita melihat kepada riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Bila tengok pula riwayat hadis para sahabat ni lain ceritanya. Sahabat ni lain ceritanya. Sebab apa? Nabi tu kadang-kadang berbeza. Kadang-kadang dalam keadaan Nabi sembahyang agak berbeza, dalam keadaan ini Nabi agak berbeza. Bukan berbeza caranya. Contoh, ada kalanya Nabi sembahyang letak tangan di atas pusat. Ada kalanya Nabi letak tangan di sisi baginda. Nabi tak letak, tak khabar. Nabi lepaskan. Maknanya angkat takbir, Allahu Akbar, lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sahabat yang meriwayatkan begitu. Sungguh Nabi SAW bila angkat takbir, Nabi akan lepas. Nabi tak buat begini. Tapi ada riwayat Nabi buat begini. Jadi ini menyebabkan berlakunya perbezaan pandangan ulama. Ulama yang melihat kepada hadis ini kata hadis ini lebih kuat. Mudah berdiri lah ustaz di malam ni kan. Itu dah berdiri. Ulama kata ini caranya yang benar. Ulama ni kata tak, begini cara yang benar. Imam Nawawi digabungkan. Lalu dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi sebutlah kita majmu', kalau nak gabungkan 2 hadis ini, mana satu yang betul? Lepas ke genggam dengan tangan dekat perut. Imam Syafi'i kata angkat takbir Allahu Akbar. Itu kadang-kadang kita tengok ada ulama sebenarnya begitu. Orang yang tak mengaji fiqh bodoh dia buat ni lebih lalu Allah Ta'ala tahu itu tak. Sebab dia tak melihat kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang menceritakan tentang kaedah Nabi SAW bagaimana. Bila perbezaan pandangan ini menyebabkan berbezanya cara sembahyang, berbezanya cara wudu. Tapi dia tak menjadi masalah kerana dia bukan usul, dia bukan asas. Asasnya sembahyang maghrib 3 rakaat, sepakat. Tak ada beza. Al-Fatihah wajib, tak ada beza. Cuma yang bezanya daripada sudut pelaksanaannya. Begitu juga dalam akidah. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari yang Mansur Maturidi, asas mereka sepakat. Sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan mereka sepakat. Cuma Al-Imam Abu Mansur Maturidi, dia ada sifat-sifat yang ditambah. Dalam mazhab Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau menambah ada 21 atau 22 sifat yang wajib bagi Allah. Apa yang ditambah? Ditambah hanya sifat at-takwin. Kan kita hanya Allah wujud kita bakal sampai 20. Ada tak takwin? Tak ada. Tapi dalam mazhab Maturidi ada ditambah satu lagi sifat, namanya sifat at-takwin. Antara sifat wajib bagi Allah, sifat takwin. Apa makna takwin? Takwin ini sifat mencipta. Jadi ini pandangan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, menyebabkan akhirnya mereka menyebutkan ada 21 sifat yang wajib bagi Allah, bukan 20. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari kata tak, 20. Bahkan nanti kita akan lihat adanya perbezaan pandangan. Imam Abu Hasan Asy'ari seringnya sebenarnya beliau tak sebut pun 20 sifat. Imam Abu Hasan Asy'ari hanya menyebutkan 13 sifat. Ulama yang kemudian yang menambah sehingga menjadi 20 sifat. Jadi kita akan lihat kenapa berlakunya penambahan. Adakah ini perbezaan yang jelas? Tak. Adakah ini menunjukkan perselisihan pandangan? Tak. Ia adalah perkara yang hampir sama, cuma ulama kemudian memperincikan sahaja. Imam Abu Hasan dia menyebut secara umum. Sama juga dalam antara Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Asy'ari kata 20 sifat saja. Takwin tak ada, tak termasuk. Abu Mansur Al-Maturidi kata tak. Takwin yang sifat mencipta itu sifat Allah. Kita kena kata sifat wajib bagi Allah. Abu Hasan Asy'ari kata, ya, sifat takwin itu memang ada, sifat mencipta itu memang ada. Siapa yang kata Allah tak mencipta, maka dia kafir. Cuma Imam Abu Hasan Asy'ari kata sifat takwin itu dia masuk bawah sifat qudrah. Dia tak sifat yang asing. Dia masuk bawah sifat qudrah. Maknanya masih 20 lah.
Cuma takwin itu dia masuk bawah sifat-sifat yang lain. Sebab itu 20 sifat ini disebutkan sebagai ummahatus sifat, induk bagi sifat. Sifat Allah hanya 20 ke? Sifat Allah lebih daripada 20. Segala sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah itu adalah sifat bagi Allah. Cuma 20 sifat ini adalah ummahatus sifat, induk bagi segala sifat. Ada sifat-sifat yang lain, sifat mencipta, sifat memusnahkan, sifat apa-apa pun sifat yang menunjukkan sifat itu adalah sifat bagi Allah, dia akan masuk bawah 20 sifat induk ini tadi. Bawah masuk qudrah, masuk sifat irada, masuk sifat sama, kalam, basar dan seumpamanya. Karena itu 20 sifat ini wajib kita memahaminya secara tafsili. Adapun sifat-sifat wajib bagi Allah yang lain yang kita tak tahu itu hanya wajib kita mengetahuinya secara ijmali, secara umum. Apa makna umum? Kita tahu bahawa segala sifat yang kesempurnaan itu adalah sifat Allah. Adapun sifat yang kekurangan bukan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya beri sekitar takmil lagi 10 ini tadi. Jadi yang kelima adalah kedudukan, kelebihan. Yang keenam adalah pengasas bagi ilmu akidah. Yang ketujuh adalah nama. Ada namanya ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu ma'rifat, ilmu aqaidul iman, ilmu fiqhul akbar, ilmu nazar. Ini nama-nama bagi ilmu akidah. Yang kata ulama kathratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Bila banyak nama ini menunjukkan tentang kemuliaan sesuatu. Mulianya ilmu akidah menyebabkan akhirnya ulama memberikan nama yang berbagai bagi ilmu akidah. Nanti kita akan lihat kenapa ada yang kata ilmu kalam, ilmu tauhid, daripada mana datangnya istilah-istilah ini. Kemudian yang ke-8 istimdad, dalil daripada mana ilmu akidah ini? Dalilnya daripada Quran dan daripada dalil akal. Nanti kita akan lihat kenapa dalam sifat 20 banyak menggunakan akal. Seolah kita ni menolak Quran, menolak hadis. Tak, kita akan lihat bagaimana sebenarnya dalam memahami akidah kita melihat kepada dalil syarak dan dalil akal. Yang ke-9 adalah hukum kita mempelajari ilmu akidah. Hukum mempelajari ilmu akidah itu ada dua, satu fardu ain, satu fardu kifayah. Fardu ain semua mukallaf wajib memahami tentang asas ilmu akidah. Fardu kifayah ni mana perincian ilmu akidah. Ghawamid fil ilmi kalam, benda-benda yang perinci yang rumit itu tak wajib. Yang wajib hanya asas bagi ilmu akidah. Adapun yang perinci-perinci itu hanya ustaz-ustaz yang wajib tahu. Kalau ada orang yang nak menyesatkan orang, maka ustaz-ustaz ini akan jawab tentang isu-isu yang berbangkit tentang perkara-perkara rumit dalam ilmu akidah. Dan yang ke-10 adalah masail, isu-isu yang dibincangkan di dalam ilmu akidah yang insya-Allah kita akan lihat pada pengajian yang akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.